Salam sejahtera. Laporan kali ini laporan paling luar biasa. Saya tak pernah jumpa laporan seperti ini, tapi kali ini kata penganalisis. PAS mungkin hilang sokongan pengundi jika terus bersama bersatu. Makna kata kalau difikirkan sebaik-baiknya, mungkin ada peluang PAS akan bercerai berpisah dengan bersatu. Ataupun PAS akan keluar daripada Perikatan Nasional. Peringatan daripada penganalisis ini cukup baik, cukup hebat dan jelas untuk PAS. Kalau PAS terus berdiam diri, kalau PAS tidak ambil berat apa yang disampaikan oleh para penganalisis politik ini, besar kemungkinan mereka akan menerima akibatnya dan natijah yang buruk. PAS mungkin hilang sokongan pengundi jika terus bersama bersatu. Itu kata penganalisis. Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, masalah dalaman bersatu memberi kesan negatif kepada PAS. Ini adalah yang paling penting diambil kira oleh PAS. PAS menjadi parti dominan dalam Perikatan Nasional kerana menguasai 43 kerusi parlimen dan 4 negeri di utara. Jauh meninggalkan parti bersatu. Kerjasama berterusan PAS dengan bersatu mungkin menyebabkan parti Islam itu hilang sokongan pengundi, kata dua penganalisis politik. Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, masalah dalaman bersatu akan memberi kesan negatif kepada PAS. Bersatu dilihat sangat lemah, bukan saja dalam kalangan pengundi bukan Melayu, tetapi juga pengundi Melayu. Beliau berkata 6 ahli parlimen dan seorang adun bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bukan disebabkan isu peruntukan atau bersatu terus bersama PAS, tetapi kerana isu kepimpinan dalam parti. Ini rahsia yang tak pernah kita tahu. Ini pendedahan yang paling kita tak pernah tahu. Menurutnya lagi, bersatu bergantung kepada sokongan daripada PAS dan bukan sebaliknya. Makna kata, PAS tidak bergantung dengan bersatu. Ada bersatu, PAS sama juga. Tak ada bersatu pun PAS sama juga. Maknanya, bersatu tidak membawa apa-apa nilai tambah kepada PAS. Ya, kata beliau, PAS sangat retorik. Tetapi dengan retorik mereka boleh dapat banyak sokongan orang Melayu. Mereka menguasai 4 negeri sekarang, di mana orang Melayu membentuk majoriti. PAS kini menguasai Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Pada PRU 15, PAS memenangi 43 kerusi parlimen berbanding bersatu yang hanya menang 31 kerusi. Kamis lalu, adun bersatu Abdul Rashid Ashari dilaporkan berkata sokongan kepada partinya akan terus berkurangan jika ia kekal sebagai sekutu PAS. Awal Mac lalu, adun Selat Kelang mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari selepas 6 ahli parlimen bersatu menyokong kepimpinan Anwar tanpa meninggalkan parti. Sementara itu, Ahmad Fauzi daripada University Science Malaysia berkata, bersatu patut menyalahkan diri, bukannya PAS atau atas kemerosotan sokongannya. Jika bersatu terus hilang sokongan, ia berpunca daripada kelemahan mereka sendiri yang menggugat kredibiliti mereka di mata orang Melayu. Mereka tidak patut menyalahkan PAS kerana parti itu sudah menyerahkan kepimpinan Perikatan Nasional kepada bersatu, walaupun mempunyai lebih banyak kerusi parlimen. Beliau berkata bersatu berada di kawasan atau di bawah PAS dalam Perikatan Nasional disebabkan jumlah kerusi parlimen dikuasainya. Ramai ahli politik bersatu, walaupun bukan semua, masih membawa DNA UMNO menyebabkan mereka sukar menerima jawatan bukan dominan dalam gabungan. Bersatu yang merupakan parti serpihan UMNO ditubuhkan pada tahun 2016 dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengerusinya, Hamzah Zainuddin dan 5 lagi bekas pemimpin UMNO menyertai parti itu selepas PRU 14 pada tahun 2018. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah pendapat anda
Patutkah PAS keluar daripada Parti Bersatu lalu menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim? Ataukah mereka tidak akan mengendahkan apa yang disebut oleh para penganalisis ini, yaitu mereka sanggup berdepan risiko mungkin hilang sokongan pengundi jika terus bersama bersatu? Tulis komen anda dan mohon tolong tekan butang subscribe membantu saya mengembangkan channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bercakap tentang ketirisan dan kehilangan uang negara, ini satu perkara yang benar-benar bikin panas dan membuatkan kita kerugian besar. Bayangkan, uang itu boleh membantu negara. Yang paling jelek ialah apabila ianya melibatkan subsidi. Subsidi itu sepatutnya disasarkan kepada golongan yang perlu. Yang paling perlu ialah golongan tak mampu, golongan miskin, ataupun golongan yang sepatutnya dapat bantuan daripada kerajaan. Itu sebabnya tindakan kerajaan sekarang membuat subsidi bersasar sepatutnya kita sokong kerana ianya dapat mengelak orang-orang yang tak layak turut mengambil kesempatan mahu dapat. Terkini, bayangkan laporan ini, lebih 1,2 juta ringgit sehari tiris. 1,2 juta sehari tiris. Ini bukan tempo seminggu. Ini bukan tempo sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi sehari. Laporan DFMT menyebut diesel subsidi tiris lebih RM1,2 juta satu hari di Bukit Kayu Hitam. Ini membuatkan kita naik berang. Kita mau marah pun macam mana lagi kan? Tapi kita bersyukurlah kerana kerajaan dan juga kerana pihak berkuasa dapat menangani isu ini dan adalah tangkapan yang telah dibuat. Hari ini dilaporkan DFMT JPJ mengesan perkara itu setelah menyita 18 kenderaan pelbagai jenis dalam ops tangki di Kuala Muda, Kota Seta dan ICQS sejak 15 Mei. Diesel subsidi tiris lebih RM1,2 juta sehari di Bukit Kayu Hitam. Negara mengalami ketirisan diesel bersubsidi dianggarkan bernilai 1,2 juta sehari akibat kegiatan penyeludupan menggunakan kenderaan asing di kompleks immigration, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS. Kita berharap, netizen berharap, kalau ada unsur-unsur penyelewengan, unsur-unsur salah guna kuasa maupun paling penting sekali ada unsur rasuah, perlulah ditangkap dalang-dalangnya. Jangan dibiarkan berlama-lamaan. Paling syok kalau dapat didedahkan. Kalaulah ada dalang yang terlibat. Kita harapkan tiadalah dalang yang terlibat. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya mengesan perkara itu setelah menyita 18 kenderaan pelbagai jenis dalam ops tangki di Kuala Muda, Kota Seta dan ICQS tersebut bermula 15 Mei hingga hari ini. Katanya ketirisan minyak bernilai 1,2 juta ringgit Malaysia berkenan yang dikesan sepanjang 5 hari operasi berlaku menerusi modus operandi menggunakan kenderaan seperti pickup dan lori trailer yang diubah sesuai dengan tangki tambahan. Dalam operasi itu, kita dapati kebanyakan kenderaan asing mengubah sesuai tangki untuk menyeludup diesel ke negara jiran. Apa yang mendukacitakan, penyeludupan ini masuk dan keluar seludup diesel hampir 5 perjalanan sehari. Wah, ini memang tindakan yang boleh kita kata amat biadab dan bikin panas lah kan. Bayangkan mereka berani hampir 5 perjalanan sehari. Maksudnya masuk keluar 5 kali. Berani sungguh.
Bila kita tahan 18 kenderaan ini, kata laporan ini, kita buat kiraan lebih kurang Rp250.000 ketirisan satu perjalanan. Tapi bila kita soal siasat pemandu, dia kata dia buat 4 hingga 5 perjalanan. Ini di Bukit Kayu Hitam, belum masuk di tempat lain. Sempadan, katanya pada sidang media. Adli Fadli berkata, pihaknya akan meningkatkan operasi mengesan kenderaan tersebut bagi mengelak negara mengalami lebih banyak kerugian. Katanya lagi terdapat juga suspek yang menggunakan kenderaan persendirian seperti kereta dengan nombor pendaftaran negara jiran. Bermula minggu ini kita akan adakan operasi di seluruh negara, malah kita diberi arahan di peringkat tertinggi Kementerian Pengangkutan untuk melaksanakannya bagi mencegah kes penyeludupan diesel subsidi ke luar negara. Tiada lagi peluang bagi mereka yang melakukan kesalahan ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita mahu. Tindakan pihak berkuasa, bahkan daripada tindakan pihak kerajaan untuk menghalang daripada berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini.